Presiden Erdogan kecam serangan di Turki. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya, Sahih Samsudin. Sekurang-kurangnya 5 maut dan 22 lagi cedera dalam serangan sasarkan firma pertahanan Turki di Ankara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam serangan pengganas yang menyasarkan industri pertahanan negara itu. Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya maklumkan 2 penyerang maut namun identitinya sedang dikenal pasti. Serangan ini dikaitkan dengan Parti Pekerja Kurdistan PKK yang diharamkan. Ia susulan tindakan PKK lancar pemberontakan terhadap kerajaan sejak berdekad lalu. Menteri Pertahanan Yasir Guler turut tuding jari terhadap PKK yang sengaja ganggu keamanan melalui serangan ganas. 4 mangsa yang maut adalah pekerja firma manakala seorang lagi pemandu teksi. 3 daripada mangsa yang cedera dibenar keluar hospital, 19 lagi mangsa sedang dirawat. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan di ibu pejabat syarikat aeroangkasa dan pertahanan Turki, Turkish Aerospace Industries TAI. Wisma Putra menyatakan Kedutaan Besar Malaysia di Ankara sedang memantau rapat perkembangan insiden itu. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terlibat dalam serangan di Turki ini. Malaysia merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada kerajaan Turki dan keluarga mangsa yang terkorban. Semua rakyat Malaysia di Turki dinasihat untuk kekal tenang, waspada dan mengikuti perkembangan terkini serta panduan yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular boleh menghubungi Kedutaan Besar Malaysia di Ankara dan Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Istanbul. Sementara itu, pejuang Syria yang pro-Turki melancarkan serangan roket ke kawasan yang dikuasai kumpulan Kurdis di timur laut Syria. Tindakan ini susulan serangan maut ke atas firma pertahanan Turki yang berhampiran Ankara. Serangan roket oleh pejuang Syria ini mengorbankan 12 orang awam di kawasan timur laut Syria. 55 lagi rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru rejim Zionis di seluruh Gaza dalam tempoh 24 jam lalu. Susulan serangan berskala besar, ribuan rakyat Palestin sekali lagi terpaksa melarikan diri ke utara Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza menyatakan serangan dilancar ketika tentera Israel teruskan mengepung wilayah utara dengan memaksa penduduk berpindah ke selatan. Pertahanan awam Gaza terpaksa menghentikan operasi di utara Gaza selepas penahanan 5 anggota dan serangan ke atas 3 yang lain oleh tentera Israel. Terbaru, serangan udara Israel ke atas sebuah sekolah di tengah Gaza mengorbankan sekurang-kurangnya 17 orang dan mencederakan 42 yang lain. Kebanyakannya mangsa serangan ke atas sekolah Al-Shuhada di kamp pelarian Nusairat adalah kanak-kanak dan warga emas. Pengeboman Israel selama setahun ke atas Gaza menyebabkan kemusnahan paling buruk dalam sejarah sejak pengeboman bandar Dresden di Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Jumlah kematian terbaru rakyat Palestin terus melonjak kepada 42,847 orang dengan lebih 100,000 lagi cedera. Hizbullah bertindak balas melancarkan peluru berpandu terhadap sasaran di Israel ketika rejim Zionis mengebom pinggir bandar selatan Beirut. Pejuang Hizbullah dan rejim Israel saling melancarkan serangan udara di sepanjang sempadan. Serangan ini meningkatkan ketegangan konflik yang semakin memuncak. 17 serangan dilancarkan Israel ke atas bandar selatan Beirut dalam tempoh 24 jam lalu. Hizbullah bertindak balas ke atas Israel sebagai tanda solidariti dengan Palestin. Pertempuran dengan tentera Israel berlaku di bandar Aita Ash-Sha'ab, selatan Lebanon. 4 serangan dilepaskan dari Lebanon, 1 jatuh di kawasan yang disasarkan Hizbullah. Siren kedengaran berbunyi di Tel Aviv dan bandar-bandar berdekatan berikutan serangan oleh Hizbullah. Serangan tentera Zionis di Lebanon telah meragut 2,530 nyawa termasuk sekurang-kurangnya 63 orang terbunuh. Serangan Israel juga menyebabkan 1.2 juta penduduk kehilangan tempat tinggal. Malaysia kini diiktiraf sebagai satu daripada 13 negara rakan yang ditambah secara rasmi dalam BRICS.
Menurut AdBricks Info, blok itu secara rasmi menambah 13 negara baharu kepada pakatan itu sebagai negara rakan walaupun belum lagi sebagai ahli penuh. 28 Julai lalu, Perdana Menteri mengesahkan Malaysia telah mengemukakan permohonan kepada Rusia untuk menyertai pertubuhan antara kerajaan BRICS. Selain Malaysia, negara-negara yang terlibat adalah Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia dan Kazakhstan. Juga Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan dan Vietnam. BRICS mewakili kira-kira 40% daripada populasi global dan menyumbang 26.2% kepada KDNK dunia. 192 negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB termasuk Malaysia menyambut hari ulang tahun penubuhan PBB hari ini. Sambutan ini diraikan sejak 79 tahun lalu dengan bawa 3 tonggak asas penubuhan PBB dan menjaga keamanan sejagat. Sejak 24 Oktober 1945, PBB kekal konsisten dalam menjaga keamanan dan keselamatan, hak asasi manusia dan pembangunan mampan sekaligus menangani cabaran-cabaran global dan menjalinkan kerjasama antara negara. Malaysia turut teguh dalam memperjuang multilateralisme dan prinsip serta nilai piagam PBB sejak diterima sebagai negara anggota PBB pada 17 September 1957. Melalui kerjasama dengan PBB dan rakan kongsi antarabangsa yang lain, Malaysia akan mempergiatkan usaha-usaha ke arah dunia yang adil, makmur dan saksama bagi membina masa depan yang lebih baik untuk semua. Malaysia terus menzahirkan harapan untuk mengukuhkan kerjasama ASEAN PBB semasa kepengurusian ASEAN 2025. Malaysia akan terus komited dalam pengurusan risiko bencana. Komitmen negara itu dibuktikan menerusi mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana dalam usaha meningkatkan daya tahan bencana di seluruh rantau ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, menerusi kerjasama dan perkongsian kepakaran, Malaysia akan berupaya membina dan meningkatkan keupayaan rantau ASEAN bagi mendepani cabaran yang mendatang. The challenge of climate change has highlighted the urgency of our efforts in disaster resilience. Unpredictable weather patterns and more frequent extreme events make a unified regional response more crucial than ever. Malaysia remains dedicated to strengthening our collective resilience grounded in solidarity and mutual support. Kuala Lumpur akan terus menyelaraskan strategi dari Persidangan Menteri Asia Pasifik mengenai pengurangan risiko bencana yang telah berlangsung di Manila baru-baru ini. Ia akan membantu memperkukuh daya tahan kolektif ASEAN dalam menghadapi cabaran baharu. Lebih 24 orang maut selepas hujan lebat akibat ribut tropika Trami yang menenggelamkan beberapa wilayah di Filipina. Kebanyakan mangsa mati lemas atau akibat tertimbus tanah runtuh. Sekolah dan pejabat kerajaan terpaksa ditutup di seluruh utara Filipina apabila ribut itu melanda Pulau Luzon. Pasukan penyelamat berusaha membantu penduduk yang terperangkap dalam banjir di Bicol, wilayah yang paling teruk terjejas. Lebih 30,000 penduduk terpaksa dipindahkan di wilayah itu. Banyak kawasan terputus bekalan elektrik dan menyebabkan lebih 400,000 orang terjejas. Pasukan penyelamat menggunakan bot untuk menyelamat penduduk yang terperangkap di atas bumbung di Pekan Nabua. Lebih 2 juta orang di beberapa wilayah terjejas akibat ribut tropika Trami dengan kelajuan maksimum 95 km sejam. 19 anggota kartel dadah maut dalam insiden tembak-menembak dengan tentera di Sinaloa, Mexico. Kementerian Pertahanan memaklumkan kejadian bermula selepas lebih 30 anggota kartel dadah lepaskan tembakan ke arah pasukan tentera. 19 anggota kartel maut ditembak tentera manakala bakinya melarikan diri. 7 kenderaan dan hampir 30 senjata api dirampas. Seorang ketua kartel tempatan dikenal pasti sebagai Edwin Antonio Rubio Lopez ditahan. Jenayah keganasan berkait dadah dan kumpulan gangster mengakibatkan lebih 45,000 maut di Mexico sejak tahun 2006.
Pasukan paragliding negara berhasrat untuk terus memberikan yang terbaik pada masa akan datang selepas muncul juara keseluruhan bagi kategori berpasukan di kejohanan dunia yang berlangsung di Jingming, Hubei, China baru-baru ini. Atlet paragliding negara Muhammad Nafi Sulaiman berkata beliau berpuas hati dengan prestasi yang ditampilkan seluruh pasukannya pada kejohanan itu. Dalam pada itu, Muhammad Nafi akan terus melakukan penambahbaikan dan mencari bakat-bakat baru untuk mengekalkan momentum cemerlang. Banyak lagi strategi yang perlu diatur pada masa-masa akan datang dari segi sumber kewangan untuk kita dapatkan dan juga latihan yang berterusan bagi mencari atlet baru juga dalam acara paragliding berperingkat dunia ini dan mengekalkan konsistensi meletakkan Malaysia sentiasa berada di atas. Pada kejohanan berkenaan, pasukan paragliding negara muncul juara keseluruhan daripada 10 pasukan yang bertanding. Dalam pada itu, beliau juga berjaya meraih tempat kedua bagi kategori individu. Beralih ke Liga Juara-Juara Eropah, Manchester City raih kemenangan bergaya apabila membendam Sparta Prague 5-0 di Etihad. Bintang kebangsaan Norway Erling Haaland terus mencuri tumpuan dengan meledak 2 gol pada babak kedua, termasuk satu jaringan akrobatik yang menarik. Haaland kini sudah menjaringkan 44 gol Liga Juara-Juara dalam 42 perlawanan. Terdahulu, Phil Foden meletakkan City di depan pada minit ke-3. John Stone dan Matheus Nunes turut menjaringkan gol masing-masing pada minit ke-64 dan 88. Kemenangan itu membantu City melonjak ke tangga ketiga dengan 7 mata selepas 3 perlawanan, manakala Sparta mengumpul 4 mata di kedudukan ke-21. Dalam satu lagi perlawanan, Liverpool mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas RB Leipzig di tempat lawan. Gol kemenangan The Reds dijaringkan Darwin Nunes. Nunes menjaringkan gol keduanya musim ini pada minit ke-27 selepas menolak masuk tandukan Mohamed Salah. Ia adalah kemenangan ketiga berturut-turut Liverpool dalam kempen Liga Juara-Juara musim ini dan kemenangan ke-6 di tempat lawan sejak awal musim. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke kedudukan kedua selepas menang kesemua 3 perlawanan. Ibarat buku bertemu ruas, ledakkan semangat terus merancangkan perlawanan bola sepak Liga Super 2024 dengan The Cats. Kali ini bakal berdepan The City Boys. Sabtu 26 Oktober, Kuching City FC bertemu Kuala Lumpur City FC 7.30 malam di saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.